So bagaimanakah persamaan yang tadi kita awal-awal cikgu tunjukkan, the equation of photosynthesis tu berlaku. So the equation of photosynthesis tu dia occurs because of two reactions in photosynthesis, which are light dependent reaction and light independent reaction. Okay, kalau yang sebelum ni senang sikit tau, kita orang panggil light reaction and dark reaction, light reaction and dark reaction. Tapi dia tukar kot dia sebab dia rasa mungkin term tu mengelirukan kamu, satu light, satu dark, satu adakah wajib berlaku dalam dark. Sebenarnya dia punya interpretation tu lebih kepada light independent reaction. Okay, the reaction that can occur without light, satu lagi reaction that must occur with light. Okay, tu ada dua reaction yang berlaku dekat situ sepanjang fotosintesis. Okay, yang ada dalam slide pad kamu tu, kalau kamu perasan ada light, okay, ada H2O, water, ada oksigen, ada thylakoid. So thylakoid ni adalah tempat di mana berlakunya light dependent reaction. Okay, dan cikgu ada berbahagi kat situ, ada putus-putus tu. Okay, then ada stroma. Stroma ni adalah the site for light independent reaction occurs. So dekat stroma. Dan ada, kat cikgu ada kat situ, cikgu letak carbon dioxide. Dan juga last sekali yang dalam ribbon tu itu adalah produk fotosintesis lah, iaitu glukos. So ni glukos ya, C6H12O6. Okay, so cerita dia kena dengar betul-betul. Dalam buku pun ada juga, tapi yang ni cikgu dah buat sikit dalam bentuk animation. So hopefully dapat lagi faham lah. Okay, so dia akan bermula, mana-mana fotosintesis, dia akan bermula dengan light dependent reaction. Okay, so dia ada keluar soalan dekat situ. Soalan dia, apa yang berlaku, ada pernah keluar soalannya, what happened to the light independent reaction if the light dependent reaction does not occur? Okay, soalan dia macam tu. Okay, what happened to the light independent reaction yang sebelah kanan tu if the light dependent reaction yang sebelah kiri does not occur? So jawapannya light independent reaction pun tidak boleh berlaku. Okay, so apa-apa dia kena start dengan light dependent reaction dulu. Selepas light dependent reaction berlaku, hasil dia tu barulah digunakan dalam light independent reaction. So kalau tidak ada light dependent reaction, tidak adalah light independent reaction. Itulah dia akan bermula dekat kawasan thylakoid itulah. So thylakoid tu adalah kawasan yang bentuk macam disk bulat tadi ya, disk bulat tu. So thylakoid tu bila dia bertindan-tindan dia jadilah granum. Okay, so dia berlaku dekat thylakoid tu, di mana thylakoid ni, dekat thylakoid ni yang ada pigment yang boleh absorb light. So dekat situ ada light, cikgu tunjukkan. So tengok betul-betul dia punya penerangan dia. Okay, daripada light ni, so first, okay, kat situ. Okay, thylakoid, dia absorb light. Okay, the pigment in thylakoid, dia akan absorb light. Kenapa tak bergerak ya? Cikgu punya ni, dekat kamu bergerak tak? Keluar tak anak panah? Keluar juga. Keluar, cikgu punya handphone yang slow. Okay, tak apa. So, bila pigment in thylakoid absorb the light, so dia akan excite one electron in the thylakoid to the higher level. Okay, yang ni tidak perlu tanyalah daripada molekul manalah yang jadi elektron dan sebagainya. Dia memang ada, tapi kamu tidak belajar sedetail tu. Kamu hanya belajar bila dia absorb the light, automatically satu elektron yang berada dalam pigment of thylakoid tu, one electron dia akan terkeluar, terkeluar, terplanting, dia akan terkeluar. So dia akan mengeluarkan satu macam high level tu to one level of energy lah. Dia akan keluar macam tu. So elektron ni dia digunakan to generate ATP. Okay. So bila dia terkeluar disebabkan light tadi tu, elektron ni digunakan to generate ATP. So adalah ATP, satu ATP dekat pigment of thylakoid tu. Okay, after that, elektron tu akan bergerak. Dia dah hasil generate energy ATP tu, dia akan keluar dan dia akan singgah
pula pada satu molekul lain dalam tilakoid yang dipanggil NADP+. Okey, NADP+ ni hanya carrier saja. Dia hanya kita kata macam penumpang lah, bukan penumpang, dia hanya menumpangkan elektron tu sahaja. Okey, so after that dia NADP+ ni dia akan ambil elektron tu dan kemudian dia akan transfer pula elektron tu untuk menjadi, okey, dia akan combine with elektron tu, dia akan menjadi satu molekul yang dipanggil sebagai NADPH pula. Okey. Okey. So ATP dengan NADPH ni ini berguna untuk light independent reaction nanti. Sebab tu dia kena berkait. So daripada light dia akan excite elektron. So elektron tu dia akan guna to generate ATP. So after that elektron tu pula dia akan pindah, transfer pergi ke NADP+ to become a NADPH. Okay, ATP dengan NADPH ni later on akan will be utilized in light independent reaction. Okay, stop sampai situ. Itu part 1 dalam light dependent reaction ya. Okay, kita teruskan. Sebagaimana yang kamu tahu, untuk berlakunya fotosintesis kena ada water H2O lah. So kita cerita pasal water pula. Tadi kita cerita pasal light, ni cerita pasal water. Okay. On the other part, water yang datang daripada soil, pergi naik through the xylem, akhirnya sampai dekat leaves of plant. So water pula dia akan absorb, akan masuk ke dalam chloroplast tadi. Okay, ke dalam thylakoid tadi. Okay, so tu water. Then dia masuk, apa yang berlaku pada water. So light tadi, dia boleh pecahkan molekul water ni, dia boleh break down the molecule of water, okay, in the process that we call photolysis of water. Nama dia tu pun senang ingat sebenarnya. Photo tu maksudnya light, lysis tu maksudnya, lysis tu maksudnya pecah lah. Okay, so water molecule is broken down by light, okay, then with the name of process we call photolysis of water. So apa yang terhasil? Okay, senang je. Bila H2 dengan O, kamu dah belajar chemistry, kamu dah teori chemistry, dia akan terpisah menjadi dua jenis ion. Satu ion dipanggil sebagai hydrogen ion. So hydrogen ion ni lah yang sebenarnya yang menjadikan NADP+ tadi menjadi NADPH. Mesti kamu macam tertanya-tanya mana datang H dekat NADP+ tadi, kenapa dia boleh timbul H? Sebenarnya daripada water tadi. So daripada water tadi H2 akan pindah pergi pada NAD+. So NAD+ become NADPH. Satu lagi, photolysis of water tadi dia akan hasilkan, dipanggil apa? Ion apa ni? Kamu panggil apa? Hydroxide. Okay, hydroxide ion. Ini pun dia ada perubahan juga ya dengan kamu punya syllabus dengan syllabus senior kamu. Kalau syllabus senior kamu dia panggil hydroxyl. Kamu lebih senang, dia sama dengan chemistry, hydroxide ion. Memang kalau chemistry pun dia panggil hydroxide ion. So hydroxide ion ni pula nanti okay, dia akan lose its electron. Okay, so dia akan jadi positif, dia akan jadi neutral lah. So daripada dia charge negatif, dia akan jadi neutral. So that akhir sekali, okay, dia akan combine to each other dan akhirnya dia akan membentuk dua jenis molekul yang two type of molecule. One is H2O, the other one is oxygen. So dari situlah kita dapat macam mana plant ni daripada fotosintesis dia boleh release oksigen. Iaitu daripada mana? Dari mana datang oksigen plant tu? Daripada? Hydroxide ion. Okay, hydroxide ion iaitu sebenarnya daripada water. Water itulah yang menyebabkan plant akhirnya boleh release oksigen. Okay, so itu oksigen ni dah tak ada apalah, dia dah release to the atmosphere. So itu adalah one product of the photosynthesis.
So nanti cerita dia kita akan teruskan yang sebenar produk utama yang kita nak adalah food tu ataupun glukos tu. Okay, kita akan sambung cerita dalam light independent reaction pula. So light independent reaction ni dia boleh berlaku setiap masa. Dia boleh berlaku pada waktu siang atau malam sebab dia tidak depend pada cahaya. Okay. So ada orang kata kalau dulu kita panggil dark reaction, jadi ramai student confused. Student kata dia berlaku pada waktu malam je cikgu. Sebenarnya tak. Dia boleh berlaku pada bila-bila masa kerana dia not depend to light. Okay, so kita sambung cerita kita dekat stroma pula. Okay, light independent reaction. Okay, salah satu bahan penting dalam fotosintesis selain daripada light, water, ada satu lagi iaitu carbon dioxide. Sebab tu kita belajar selama ni kita kena tanam tumbuhan, kena make sure ada pokok, ada banyak pokok dekat muka bumi ini kerana pokok tu dia menyerap carbon dioxide. Okay, so itu kita belajar yang tu. So ini kita cerita macam mana plant use the carbon dioxide untuk proses dalam dia punya pembuatan makanan. Okay, food production. So first, the carbon dioxide absorb dan masuk ke dalam stroma. Okay, ni bukan dekat dalam thalakot tadi dekat stroma tu dekat bahagian yang luar-luar dia tu. Okay, yang bahagian macam gel-like structure tu. So bahagian stroma. So what happen after that? Okay, dalam stroma ni dia ada organic compound yang dipanggil sebagai 5 carbon organic compound. Ini pun tidak perlu tanyalah sebab tengok dalam buku kamu dia very simple saja letak macam tu. So kita pergi pada yang simple saja. So ada satu compound di dalam stroma yang dipanggil 5 carbon organic compound. So 5 carbon organic compound ni dia akan combine dengan carbon dioxide tadi. Dia akan combine dengan carbon dioxide, so dia akan menjadi 6 carbon organic compound. Okay, daripada 5 carbon organic compound dia jadi 6 carbon organic compound caused by the carbon dioxide yang diabsorb from the surrounding. Okay, so kat situ proses dia kita panggil the reduction of carbon dioxide. Okay, so kamu kena tahu dekat light dependent proses yang penting dia adalah photolysis of water. Dekat light independent, okay, proses yang penting dia adalah reduction of carbon dioxide. So carbon dioxide tu dia reduce, dia akan masukkan ke dalam 5 carbon organic compound untuk menjadi 6 carbon organic compound. Okay, seterusnya bersambung tu banyak tu. Okay, bergabunglah semua sekali. ATP bergabung dengan NADPH yang daripada light dependent reaction bergabung dengan 6 carbon organic compound dan akhirnya dia akan menghasilkan menghasilkan glukos. So akhirnya glukos telah berjaya dihasilkan daripada gabungan light dependent reaction dan juga light independent reaction. So terhasillah glukos. Tetapi plant dia tidak store their own food in the form of glucose. Okay, dia store the food in the form of starch. So nanti glucose tu dia ada satu proses lain pula, dia akan condensate, akan tukarkan pula glucose tu kepada starch. Dekat starch tu baru disimpan dekat dalam chloroplast dalam bentuk starch grain. Macam itulah cerita dia. Okay, macam mana pening ke tak pening Cikgu pun tak tahulah kamu ni. Okey ke penerangan cikgu tu? Okey cikgu, jelas cikgu. Jelas. Boleh Boleh Boleh. Okey, ada kamu mampu nak menulis equation of photosynthesis, cikgu nak equation yang overall sahaja. Maksudnya apa bahan penting main substrate dia. Okey, lepas tu apakah main product of photosynthesis. Lepas tengok dekat dalam Google Meet, kalau yang dah siap boleh tengok Google Meet. Kawan-kawan kamu ada yang masih menulis. Okay, kalau yang susah kamu boleh guna type kamu boleh guna teks. Boleh type guna teks. Okay, ni satu dah siap tu. Cikgu tak dapat tengok orangnya. Okay, untung kamu hari ni cikgu tak dapat tengok siapa yang buat.
Ni dah siap ya, dia buat siap lengkap ya. Atas ada klorofil, bawah atas ada light energy, bawah ada kloroplast. Kloroplast, dia punya klorofil. Klorofil, dia tulis klorofil. Okay. Okay, very good. Yang ni pun dah sudah. Okay. Okay. Berjaya tulis. Okay, cikgu nak bawah molekul tu kamu tuliskan apa benda dia. Macam contohnya 12H2O tu, bawah H2O tu kamu tulis water. Nama dia punya apa ya? Dia punya bahan dia tu. Apa nama bahan dia tu dalam bentuk, dalam bahasa lah. Yang ni dalam persamaan formula kan. Okay. Oksigen, okay. Tu kenapa tu kecil tu? Okay. Bagus. Okay, ada seorang ni dia buat guna color purple. Cantik dia buat. Dia guna water, atas ni adalah carbon dioxide, light energy, chlorophyll, glucose, very good. Cuma cikgu tak tahu macam nak tunjuk je ni. Oksigen, last sekali water. Okay, water. Water dia ada awal dengan hujung. Awal dengan hujung ya. Kita pun cerita tadi awal dengan hujung ada water. So, dia guna water, lepas tu diproducekan balik water dalam fotosintesis. Okay, ni pun cantik juga. Okay, water, carbon dioxide, glucose, oksigen. Okay, very good, very good. So, well done. Daripada 23 yang respon, okay, 20 lah. Ada berapa orang je lagi tinggal 20. 19 ke 20 orang ni dah siap dengan komplit sekali. Okay. So yang untuk hari ni kamu, apa yang kamu kena tahu tadi, structure of chloroplast kena tahu. Okay, yang kedua, sejarah tak payah sangatlah. Sejarah tu hanya kita tahu tu untuk appreciate kerja orang-orang terdahulu. Macam kalau kamu dah sumbangkan sesuatu kepada community, pada society, lepas tu tiba-tiba orang lupakan kamu kan. Mesti kita nak ada nama kita tu diletak pada sesuatu. Bagi tadi ini adalah hasil kerja kita macam tu. Jadi orang-orang terdahulu pun kita kena hargai mereka macam tu. So kita hanya perlu tahu structure of chloroplast. Lepas tu light dependent reaction, light independent reaction. Okay, last sekali mesti tahu tulis equation of photosynthesis. Dapat 3 perkara tu cantik dah. Cuma yang paling susah yang nombor 2 tu lah, light dependent dengan light independent. Cuma yang ni kita tak sempat nak buat cerita ataupun tak sempat nak soal jawab masa kita secara singkat. Cikgu hari ni kelas cikgu penuh sangat. Cikgu ada kelas PJ, cikgu ada kelas maths hari ni. Memang penuh betul. So cikgu pun tak boleh lama. Okay. So thank you. Semua dah hampir siap. So cikgu lock lah ya. Okay, ada seorang 2 je yang kita siap. Cikgu lock screen. Cikgu pergi pada next screen. Apa lagi yang ada? Sekejap. Respon. Okay, thank you. Okay, compare and contrast ni tak sempat buat. Kamu boleh buat sendiri. Tengok dalam buku pun ada. Kamu boleh baca muka surat. So, apa? 45. Kat situ ada ya. Compare and contrast always important. Supaya kamu tahu bezakan antara two reaction tu. Okay. So, itu sahaja untuk hari ini.